Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, pada hari ini cikgu akan terangkan sedikit berkenaan dengan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Okey, sebelum kita meneruskan sesi penerangan cikgu pada hari ini, cikgu hendak minta kamu supaya memberi tumpuan berkenaan dengan dasar luar Malaysia, kerana soalan bahagian ini merupakan antara hot topic lah, dan awak jangan sesekali tidak bersedia dengan topik ini. Okey, jadi pada hari ini cikgu akan terangkan dahulu berkenaan dengan mengapa dasar Malaysia adalah berbaik-baik dengan semua negara. Okey, jadi cikgu nak awak abaikan tulisan ni sebab cikgu tulis tangan sahaja. Okey, jadi persoalan yang lebih penting kat sini mengapa? Mengapa dasar Malaysia adalah berbaik-baik dengan semua negara? Okey, jadi untuk menjawab persoalan ini, untuk memudahkan untuk awak ingat dan faham, cikgu nak awak bayangkan awak menjadi seorang Perdana Menteri. Okey, jadi bila awak bayangkan awak menjadi seorang Perdana Menteri, awak fikir, okey, kenapa aku mesti berbaik-baik dengan semua negara? Okey, sekarang aku jadi Perdana Menteri, aku memang nak berbaik-baik dengan semua negara. Okey, kenapa aku mesti berbaik-baik dengan semua negara? Okey, sebab yang pertama, aku nak negara dan rakyat aku berada dalam keadaan selamat. Okey, aku nak negara aku selamat. Bukan negara aku aja selamat, tapi aku nak rakyat negara aku juga selamat. Jadi aku perlu berbaik-baik dengan semua negara. Okey, yang kedua, kenapa aku perlu berbaik-baik? Sebab aku nak jaga kepentingan nasional. Okey, sebab sebagai Perdana Menteri, aku harus menjaga kepentingan negara aku. Kalau kita cerita kepentingan ni, banyaklah kepentingan negara kita yang harus dijaga. Contohnya dari segi kepentingan ekonomi, kepentingan pendidikan dan sebagainya. Okey, seterusnya, selain itu apa lagi? Okey, seterusnya kita tengok kenapa aku nak berbaik-baik dengan semua negara. Okey, sebabnya aku nak negara aku kekal berdaulat. Aku nak negara aku jadi sebuah negara yang berdaulat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan negara yang berdaulat? Okey, negara yang berdaulat ini adalah negara yang tidak diancam ataupun diceroboh oleh negara-negara luar. Okey, lepas tu aku nak apa lagi? Aku nak negara aku maju. Okey, maju. Okey, kalau kita cerita pasal maju ni, maju dari aspek apa? Kalau kita cerita pasal maju, mestilah dalam aspek ekonomi dan juga pembangunan. Okey, jadi sebab aku berbaik-baik, aku nak negara aku menjadi sebuah negara yang maju. Okey, selain itu, aku juga nak negara aku aman. Bukan negara aku sahaja berada dalam keadaan aman, tapi aku nak negara-negara lain juga yang terdapat di dunia ini berada dalam keadaan aman. Jadi untuk memastikan negara kita semua, negara aku dan negara-negara lain di dunia ini berada dalam keadaan aman, aku mesti menjalankan kerjasama dengan negara-negara lain di peringkat antarabangsa. Okey? Kenapa aku perlu bekerjasama? Sebab aku nak jadi warga global yang bertanggungjawab dan sama-sama memastikan keadaan dunia ini berada dalam keadaan sejahtera. Okey. Jadi, kalau awak imaginekan awak sebagai Perdana Menteri, matlamat ini akan awak dapat ingat dengan mudah. Okey, kalau awak imaginekan awak sebagai Perdana Menteri, bukan sahaja tindakan yang awak fikirkan tu boleh menjawab soalan ini, tapi boleh digunakan sekiranya terdapat soalan yang berkaitan dengan peranan yang harus dijalankan oleh
seorang pemimpin. Jadi awak boleh aplikasikan jawapan itu untuk soalan-soalan lain juga, yang mana soalan itu berkenaan dengan kepimpinan dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula yang kedua. Kita tengok dua bentuk hubungan luar. Okey, hubungan luar ni bagi negara kita ni ada dua bentuk. Okey, yang ni mudah. Okey, yang pertamanya ialah hubungan bilateral. Okey, kalau kita kata bilateral ni, macam mana bilateral ni? Bilateral ni senangnya I dengan you aja. Okey, antara awak dengan saya. Hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu. Contohnya negara-negara yang menjadi negara jiran kita, negara-negara maju dan juga negara-negara lain lah. Okey, contohnya negara kita dengan Singapura. Jadi hubungan bilateral antara negara kita dengan Singapura. Okey, saya dengan awak. Okey, dalam cerita saya dengan awak tak ada orang lain. Itu dipanggil hubungan bilateral. Okey, dan yang kedua ialah multilateral. Okey, bila kita sebut multi tu, dia dah menunjukkan banyak. Okey, jadi bila kita cerita pasal banyak ni, sudah tentulah dalam bentuk kumpulan. Bermaksud ada saya, awak, awak, mereka. Macam tu, ada ramai. Okey, contohnya kalau kita tengok, contohnya adalah seperti ASEAN. ASEAN dalam tu ada kumpulan negara-negara ASEAN. Contohnya Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia dan beberapa buah negara ASEAN yang terdapat di ASEAN. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang lain, OIC. Ini Pertubuhan Negara-Negara Islam. Jadi semua yang duduk dalam OIC adalah negara-negara Islam. Okey, Commonwealth. Negara-negara yang pernah dijajah oleh British. 6 dan juga lain-lain lagi. Okey, ini dalam bentuk kumpulan. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Okey, apakah soalan yang sesuai lah yang boleh ditanya berkenaan dengan topik ini? Okey, soalan yang pertama, nyatakan matlamat dasar luar Malaysia. Okey, nyatakan matlamat dasar luar Malaysia. Okey, apakah matlamat dasar luar Malaysia? Tadi yang awak imagine awak jadi Perdana Menteri tadi. Jadi bila awak jadi Perdana Menteri, awak ingat 4K. Okey, 4K tu ialah yang pertama, K yang pertama ialah sebabnya matlamatnya ialah untuk keselamatan. Yang keduanya adalah untuk kedaulatan. Yang ketiga untuk kemajuan. Yang keempat adalah untuk kerja sama. Keselamatan siapa? Rakyat dan negara. Kedaulatan macam mana? Supaya negara kita tidak diceroboh oleh negara lain. Okey, kalau kita nak mencapai kemajuan. Okey, kemajuan dalam aspek apa? Dalam aspek ekonomi dan juga pembangunan. Okey, kalau kita cerita pasal kerjasama, kita nak bekerjasama dengan negara luar supaya negara-negara yang terdapat di dunia ini berada dalam keadaan aman dan sejahtera. Okey, kalau keluar soalan macam ni, berapa markah pun dia minta, cikgu harap awak ingatlah 4K. Okey, insya-Allah bila awak ingat 4K, awak akan ingat ekor dia yang dekat belakang tu. Okey, kita tengok contoh soalan yang kedua. Nyatakan bentuk dasar luar Malaysia. Okey, ini simple. Bilateral, multilateral. Kalau cerita pasal multilateral, ingat kumpulan, pertubuhan. Contoh ASEAN, OIC dan juga Commonwealth. Kalau bilateral, hubungan secara terus. Contohnya dengan negara jiran. Okey, Thailand, Singapura, dengan Indonesia. Okey, contohnya dengan negara maju. Hubungan dengan negara maju. Contohnya Amerika Syarikat, Britain. Okey, contoh lagi. Hubungan terus dengan negara-negara Asia. Contoh negara Asia yang lain lah. Contohnya negara apa? Asia Timur, Jepun dan sebagainya. Okey, cikgu rasa cukup dulu setakat ini.